Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so untuk minggu lepas kita dah belajar tentang peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar lah. Cikgu harap kamu tak lupa lagi lah. Okey, so ingatlah kalau peristiwa tak bersandar tu maksudnya dia punya keberangkalian untuk kali kedua tu dia tak akan berubah. Okey, tapi kalau bersandar, keberangkalian untuk kali kedua dia akan dapat tu dia akan berubah lah. Okey. Okey, so untuk hari ini kita akan masuk macam mana kita nak kira keberangkalian pula. So cikgu harap kamu tak lupalah macam mana kita nak kira keberangkalian. Okey, so ingat lagi lah keberangkalian dia punya rumus masih lagi sama. Okey. Okey, so contohnya kalau yang ni yang kamu dah belajar masa kamu tingkatan 2 dululah. So nak cari keberangkalian untuk peristiwa A, kamu kena tahu dulu berapa bilangan untuk peristiwa A bahagi dengan berapa bilangan sampel. Okey. So yang ini untuk yang satu peristiwa lah. Okey, so yang ini kita akan libatkan peristiwa bergabung Okey, so untuk keberangkalian untuk peristiwa tak bersandar ni, okey, macam mana kita nak kira dia punya keberangkalian? Okey, keberangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil darab keberangkalian A dan keberangkalian B. Okey, so macam mana kita nak tahu dia bersandar ataupun tak bersandar? Okey, so dia ada perkataan dan ni. Okey, dan ni maksudnya dia bersandar ataupun tidak bersandar lah. Sebab lepas ni kita akan belajar lagi eksklusif dan tak eksklusif So perkataan dan ni merujuk kepada peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. So dan ni dia punya simbol adalah tanda ni. Ini dia punya tanda lah, persilangan. Okey, so untuk keberangkalian persilangan dua peristiwa A dan B dan tak bersandar, so dia ada hukum dia lah, kita panggil hukum pendaraban keberangkalian. Okey, so dia punya hukum macam ni je. Okey, macam mana kita nak kira dia punya keberangkalian A dan B? Okey, keberangkalian untuk peristiwa A kita darab dengan keberangkalian untuk peristiwa B. Okey, so kita tengok satu contoh dulu Okey, sebuah kotak F mengandungi 7 kepingkat berlabel huruf P, A, M, E, R, A, N. Dan sebuah kotak G mengandungi 5 kepingkat berlabel dengan nombor 3, 5, 6, 8, 11. Okey, sekepingkat dipilih secara rawak daripada kotak F dan kotak G masing-masing. Okey, so kat sini dia tak ada bagi tahu pun tentang tak ada dipulangkan balik So maksudnya dia punya keberangkalian tu, dia maksudnya dia punya eksperimen tu maksudnya bila diambil daripada kotak tersebut, maksudnya huruf ataupun nombor diletakkan balik lah, maksudnya dikembalikan semula. Okey, so kat sini soalan tanya, tentu sahkan konjektor rumus keberangkalian untuk mendapat huruf P. Okey, so soalan tanya apakah keberangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap? Okey, so kita tengok macam mana dia punya jalan penyelesaian Okey, so mula-mula sekali, okey, so kita tengok dalam kita ada dua cara. Okey, kita ada dua cara. Yang pertama, kaedah yang pertama, okey, keberangkalian yang ni cikgu nak guna kaedah hukum pendaraban So bila kita nak guna hukum pendaraban, maksudnya kat sini ditanya keberangkalian P lah. P untuk mendapat huruf P. Okey, dan ni maksudnya persilangan nombor genap. Contohnya cikgu bagi tahu G lah. Okey, untuk nombor genap contohnya kat sini G adalah peristiwa mendapat nombor genap. Okey, so kat sini cikgu tak naklah guna huruf P, cikgu guna huruf lain cikgu guna huruf S contohnya tak, cikgu guna huruf T ke? Okey, T. T ni adalah peristiwa
mendapat huruf P. Okey, so kat sini kita ada dua peristiwa. Peristiwa G ialah peristiwa mendapat nombor genap. Peristiwa T ialah peristiwa mendapat huruf P. So kita bagi nama lah, apa-apa huruf pun boleh ya, asalkan huruf besar je lah. Okey, so kat sini kita pun tulis dia punya dia punya rumus dia. Nak kira keberangkalian, P lah P. So untuk mendapat huruf P adalah peristiwa T, dan ni maksudnya tanda persilangan. Okey. Dan nombor genap. Genap ni adalah peristiwa G. Okey. So macam mana kita nak kira dia punya keberangkalian? Menggunakan hukum pendaraban. Okey, so tengok balik dia punya hukum pendaraban. Okey, maksudnya PA darab dengan PB. Okey. So untuk kat sini, so kita tulislah PT sama dengan darab dengan PG. Okey. So sama dengan kat sini PT bersilang dengan G. Okey. So korang boleh rujuk dalam buku teks korang muka surat Okey, muka surat 249 ya. Okey, so keberangkalian untuk mendapat huruf P dalam kotak G ni, maksudnya keberangkalian untuk kamu dapat huruf P ialah kamu tengoklah. Okey, dalam kotak F ni dalam kotak F kamu ada satu je huruf P. Okey, so ingatlah balik kalau kamu nak kira keberangkalian. Okey, maksudnya kamu kena tahu berapa bilangan huruf P yang ada bahagi dengan berapa bilangan sampel. Ini adalah asas dia. Nak kira keberangkalian untuk peristiwa T, maksudnya peristiwa mendapat huruf P, maksudnya kamu kena ketahui berapa dulu bilangan huruf P yang ada bahagi dengan berapa bilangan sampel. Okey, so kat sini bilangan P ada 1. Okey. So ada berapa sampel dia? Kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1/7 lah. So maksudnya PT adalah 1/7. Okey, lepas tu kita kira pula keberangkalian untuk mendapat nombor genap. Okey, so nak cari keberangkalian untuk mendapat nombor genap pun sama juga. Maksudnya bila kita nak kira keberangkalian untuk mendapat nombor genap, kita kena tahu dulu berapa bilangan nombor genap ada bahagi dengan berapa dengan dia punya bilangan sampel. Okey, so kat sini kita tengoklah 3, 5, 6, 8, 11. So ada berapa bilangan nombor genap? Ada 1, 2. So ada 2. So 2 lah. So ada berapa bilangan sampel? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sampel dia. Okey, so dah settle. So kita kira lah dia punya keberangkalian untuk mendapat huruf P bersil dan nombor genap. So darablah dua-dua ni. 1/7 darab dengan 2/5. So kita akan dapat jawapan dia 2/7 kali 5 35. Okay, so kita akan dapat jawapan dia 2/35. Okey, tapi soalan ni tanya tentang sahkan konjektor rumus. Maksudnya kita ada dua cara lah macam mana kita nak ni kita nak buktikan bahawa kedua-dua ni akan menghasilkan rumus yang sama. Okey, so satu lagi cara. Okey, kita senaraikan dulu kesudahan yang mungkin untuk mendapat huruf P dan nombor genap. Okey, so kat sini cikgu padamkan baliklah dulu. Okey, okey. Okey, ada satu lagi tadi kita dapat jawapan dia 2/35 Okey, ada satu lagi kaedah dia. Okey. Mula-mula apa yang kita kena buat? Okey. Kita kena tahu dulu dia punya sampel dia. Okey.
Okey, kita kena senaraikan dulu semua kesudahan yang mungkin. Okey, memandangkan kotak F ni ada 7 huruf. So, bayangkanlah P, A, M, E, R, A, N. Okey, ni kotak F. Satu lagi kotak G. 3, 5, 6, 8, 11. Ini kotak G. Okey, sekarang kita cuba bayangkan dua sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak F dan kotak G. Maksudnya kamu ambil satu huruf daripada kotak F, kamu ambil satu huruf daripada kotak G. So maksudnya sampel yang pertama kamu akan dapat P3. Okey, mungkin juga kamu ambil huruf P, okey, tapi kamu ambil dekat kotak G, kamu ambil nombor 5. So mungkin juga P5. Okey. So kat sini kamu nak senaraikan ni pun boleh juga, kalau kamu tak nak senaraikan ni pun boleh juga. Okey, tapi kat sini kamu baca dia punya, kalau kamu nak senaraikan dulu boleh semua. So kamu nanti kamu senaraikanlah ke semua dia punya sampel Tapi kita tengok dia punya kat sini, kita tengok dia punya kesudahan yang mungkin Kesudahan yang mungkin. Sebab soalan tanya kesudahan yang mungkin untuk mendapat huruf P dan nombor genap. So maksudnya kedua-dua syarat tu kamu kena penuhi. Maksudnya kad yang pertama kamu dapat huruf P dan kad yang kedua mesti nombor genap. Okey, so kesudahan yang mungkin ialah, so kamu senaraikanlah. Kesudahan yang mungkin dia adalah yang pertama. So kesudahan yang mungkin dia macam sampel kamu kena tulis dalam bentuk tanda set. So mungkin juga kamu dapat P dan 6. Mungkin juga kamu dapat P dan 8. So maksudnya bila soalan ini ada perkataan dan, maksudnya dua-dua syarat tu kamu kena penuhi. Okey. So ini sahaja kesudahan yang mungkin. Ada dua je kesudahan yang mungkin daripada peristiwa bergabung ni. Okey. So ingat lagi tak yang kita belajar awal-awal dulu, macam mana kita nak kira bilangan sampel? Okey, so kita tengok dalam kotak F ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Okey, so dalam kotak G ada 1, 2, 3, 4, 5. So just darab dengan 5. 7 darab 5 maksudnya bilangan sampel ada 35. Okey, so nak kira keberangkalian, konsep dia masih lagi sama. Contohnya ini adalah keberangkalian ialah mendapat huruf P. Contohnya cikgu bagi tahulah tadi, macam tadi kan, peristiwa T. T ni adalah peristiwa mendapat huruf P dan nombor genap. Macam ni lah. Okey, so dia punya keberangkalian dia mendapat huruf P dan nombor genap. So dia punya bilangan kat sini kita tengoklah ada 1, ada 2. So 2. So daripada sampel ada 35. So 2/35. So kat sini kedua-dua kaedah ni akan menghasilkan jawapan yang sama. Okey. So pilihlah yang mana satu, sama ada kamu nak guna kaedah hukum pendaraban ataupun kamu nak guna kaedah yang biasa. Yang ni kaedah yang biasalah, kaedah kita panggil kaedah yang lama lah. Macam mana kita nak kira keberangkalian Okey, so kita tengok lagi satu contoh, contoh 4 dalam buku teks kamu. Okey, contoh 4 ni dalam buku teks kamu muka surat 250. Okey. Okey, kita baca dulu soalan dia. Okey, kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel dengan huruf nombor 3579 dan kad berlabel XYZ. Okey, sekeping kad dipilih secara rawak masing-masing dari kotak A dan kotak B. Okey, so soalan tanya